Bagi skuad hoki dalam Dewan Negara pula di Sukan SEA Kemboja sudah pun berakhir dengan pasukan lelaki dan juga wanita bawa pulang pingat perak, Hafizah. Tetapi masih bergelar penyumbang pingat buat kontingen negara, namun pastinya kilauan emas lebih didambakan para pemain. Jadi untuk mengetahui cerita di sebalik kempen skuad hoki dalam Dewan, kita tampilkan dua tetamu. Di sebelah kiri saya, Kapten Pasukan Muhammad Aslam Hanafiah. Dan juga di sebelah Su, tak asing lagi di Eswa Arena juga, iaitu Ketua Jurulatih Skuad Hoki dalam Dewan Negara, Rozanizam Mat Razi. Okey, Su? Okey, ada beberapa persoalan yang timbul untuk aksi. Kita fokus pada aksi final terlebih dahulu. Sayangnya kita lihat perjuangan pemain-pemain negara terpaksa dimuktamadkan dengan penalty shootout. Komen. Betul. Kalau kita tengok kedua-dua pasukan lelaki dengan wanita memang kita berakhir dengan penalty shootout dan memang ralat sedikit dengan pasukan hoki lelaki kita. Kita dah leading 3-0 tapi Indonesia comeback 3-3 and then penalty shootout dan kita kalah dalam penalty shootout. Dan untuk pasukan wanita saya rasa untuk kita masuk dalam final saya rasa satu satu pencapaian yang besar untuk pasukan wanita kita dan juga pasukan lelaki dengan preparation kita yang sebelum ni pun saya beritahu preparation kita memang tak cukup. Kita hanya diberikan 1 bulan untuk prepare ke Sukan SEA, satu tamasya sukan yang besar untuk indoor hoki. Hoki padang Sukan SEA dan jadi satu kejohanan persediaan untuk pasukan remaja kita. Right? Tapi untuk sukan indoor, Sukan SEA adalah satu kejohanan yang besar untuk kita. Dan kita diberikan 1 bulan. Walaupun 1 bulan kita diberi, kita sahut cabaran untuk kita dapatkan emas itu juga. Tapi kita lihat dua-dua pasukan dapat masuk final sehingga ke penalty shootout dan saya rasa itu saja yang boleh dikatakan kita mampu buat dengan sebulannya kita training. Walaupun sebulan 27 sesi sahaja yang kita ada kerana bulan puasa apa semua kan. So itu yang kita dapat buat sehinggalah final ke penalty shootout. Kita boleh cover training tapi tak secara mendalam kerana session yang kita ada memang boleh dikatakan tak cukup yang diberi kepada kita untuk kita bawa balik pingat emas ke Malaysia. Memang semua orang macam kita, pengurusan, pemain, walaupun target ataupun masa yang diberi tak cukup, tapi kita masih lagi target yang dipegang tu masih lagi kita pegang untuk capai target yang diberi pada pasukan. Okey, Kapten Pasukan, selamat. Ya. Saya kalau boleh tak maulah sembang pasal ni. Tetapi kita nak tahu cerita di sebalik bagaimana Indonesia comeback dengan menyamakan kedudukan dan sebagainya selepas kita leading 3-0. Bagi saya ada sedikit kelekaan pada kami pada waktu dalam 10 saat terakhir. Sebab kami terlalu fokus pada defensif. So kami cuba organize dan kita tak dapat nak pertahankan kita punya gol. So mungkin daripada situ kita dapat semua pemain dapat belajar macam mana lepas ni untuk kita buat yang lebih baik pada game akan datang. Apakah Rod, ramai yang mengatakan tewas dengan Indonesia satu perkara, tetapi perkara yang kedua boleh diangkat menjadi perkara pertama apabila kita tewas kepada Dharma Raj. Betul. Kalau diikutkan siapa Dharma, Dharma just seorang coach yang pergi ke Indonesia. Kalau nak katakan Dharma ni seorang coach yang hebat sangat, kita tak boleh kata dia hebat sangat. Dia just another coach yang pergi dekat Indonesia untuk jadi coach Indonesia. Kalau dikatakan hebat, kedua-dua tim akan masuk final, kedua-dua tim akan menang terus full time dengan kedua-dua tim yang masuk dalam final. Tapi kita tahu persediaan pasukan Indonesia dan Thailand lebih daripada apa yang pasukan Malaysia dapat. Mereka dah berlatih selepas Asia Cup last year. Dan ada beberapa macam Indonesia, mereka masuk ke kejohanan yang kecil yang diadakan di Austria. Selepas kejohanan di Austria, mereka pergi tour di Europe. Dan sama juga pasukan Thailand yang ada Europe tour dekat situ mereka lakukan dan persediaan memang panjang. Dan ini yang kita lihat persediaan kedua-dua pasukan compare dengan pasukan Malaysia. Ini yang jadi latihan yang kurang untuk pasukan kita.
Kalau memang untuk 1 bulan memang tak cukup untuk kita berlatih, saya rasa memang kalau di-compare memang tak cukup lah. Baik. Kalau dengan pasukan Indo dengan Thailand memang tak cukup. Aslam rasa macam mana dengan wujudnya Dharma Raj dalam kamp Indonesia? Bagi saya Indonesia nothing untuk kita. Sebab kalau betul dong bagus dalam sukan indoor, kenapa dong tak lead dulu untuk menang game. Okey. So sebab kita yang lead 3-0. So no problem untuk kita tak ada apa tu istilah nak cakap dong power tak ada. So bagi saya kita punya sendiri mistake. So kita kena belajar dari mistake yang SEA Games yang ni, dan kita kena, so macam abang coach Rod cakap, kena lebih banyak preparation, jaga masa panjang punya program. Okey, jangka masa punya program saya selalu Rod selalu bincang dengan saya kerana tournament tu sedikit Rod dan hanya akan berpusat di Tanjung Malay umpamanya kan. Sebagai pemain mungkin perlu lebih banyak tournament-tournament di peringkat kebangsaan. Itu memang sangat perlu untuk pemain untuk dapat satu pembelajaran yang baru daripada luar negara punya game. Sebab bagi saya benda tu, sebab kita pun bukan yang ambil full time indoor hockey. So part time tu, daripada part time tu kita try ambil input daripada luar sebanyak mana yang boleh. Daripada situ kami boleh at least boleh belajar apa yang indoor terkini punya. Okay, apa yang mungkin Rod lihat yang Rod mahukan, perlukan untuk kita nak memperbaiki segala apa yang kita dapat lihat kelemahan bagi penyertaan kali ini? Okey, macam yang saya cakap sebelum ini pun, sebelum kita pergi ke SEA Games, daripada temu ramah sebelum ini pun, memang kita perlukan masa diberikan kepada kita dan program untuk pasukan indoor. Kita tak nak macam satu hari nanti kita tengok Indonesia ataupun Thailand main di World Cup dan kita baru nak kata okey kita sepatutnya kita boleh buat. Bila sepatutnya itu dah jadi satu perkataan yang tak sepatutnya digunakan kan. Tapi program sepatutnya ada diberikan kepada kita lebih lagi untuk kita buat persediaan untuk kita pergi ke kejohanan-kejohanan. Dan selepas ini kita punya Asia Cup. Asia Cup is the qualifier untuk ke World Cup. Kan? So ini adalah macam kejohanan yang penting untuk kita. Persediaan perlu lebih rapi dan bukan harap. Saya minta macam MSN, KBS kena bantu hoki indoor kita untuk kita lebih maju. Kita tak boleh lepas satu tournament dan lepas tu kita duduk diam. Hoki bila kita cakap hoki, orang akan kata hoki dalam Asia Tenggara kita tak ada masalah. Tapi kita kena tengok senario dalam indoor hoki. Di Asia Tenggara kita ada Indonesia yang dengan Thailand yang betul-betul fokus dalam indoor hoki. Baik. Bila Asia kita ada Iran, Kazakhstan dengan negara yang lain seperti Uzbekistan. So kita kena ambil tengok senario indoor hoki dalam Asia Tenggara dan Asia. Baik. Dan baru kita boleh maju. Kalau kita memang tak boleh duduk saja, kita tak boleh kata macam hoki tak ada masalah untuk kita. Itu akan jadi masalah. Okey, apa pun move on. Selamat kisah move on. Sebab apa? Masa lagi panjang. Setidak-tidaknya apa yang berlaku di Kamboja ini seolah-olah menyedarkan kita semua boleh tambah betul-betul. 30 saat. Players kita training tanpa allowance yang diberikan. Dan mereka main mati-mati sehingga final. Baik. Itu yang membanggakan kita punya pengurusan MSC sehingga mereka masuk ke final. Memang kita tak boleh nak cakap apa yang sacrifice yang diberi oleh pemain-pemain. Baik. Okey, apa pun kita ucapkan good luck kepada Tahniah, Aslam. Aslam. Terima kasih. Walaupun sukar untuk menerima pada ketika kita sedang leading, tapi apa pun this time untuk move on. Baik, kita akan saksikan kedua